Ya Azam, Bintulu bakal menjadi bahagian kedua di Sarawak yang akan dibina sistem transit aliran automasi ART selepas bahagian Kuching. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, usaha ini bagi melancarkan pengangkutan antara Bandar Bintulu dan pusat perindustrian di Tanjung Kidurong. Dengan meningkatnya aktiviti di Tanjung Kidurong, mau tak mau kita akan memperbaiki sistem pengangkutan awam di antara Bandar Bintulu dengan Tanjung Kidurong. Dan sistem ini hendaklah kita modernkan dengan pembinaan laluan ART untuk memudahkan dan melicinkan pergerakan antara bandar dan pusat industri di Kidurong. Perkara tersebut diumumkan beliau ketika berucap dalam Majlis Apresiasi Lembaga Kemajuan Bintulu 2022 malam tadi. Sementara itu, beliau yakin Pusat Perindustrian Tanjung Kidurong akan menjadi hub pengeluaran bahan petrokimia dari sumber gas asli luar pantai yang dimiliki sepenuhnya Kerajaan Sarawak serta akan menjadi pusat pengeluaran gas hidrogen. Sedang dibangunkan kerja-kerja awal medical hub, iaitu pelaburan yang datang daripada Amerika Syarikat untuk fasa pertama dengan pelaburan 200 juta ringgit. Dan selepas itu akan menyusul fasa kedua dengan pelaburan 800 juta ringgit di kawasan tempat yang sama. Dan akan mewujudkan pekerjaan dalam masa 4 tahun ini kira-kira 15,000 orang. Tambah beliau, ini membuktikan pihak swasta dan pelabur luar negara mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap dasar dan pendekatan ekonomi Sarawak yang dipimpin Gabungan Parti Sarawak. Ujarnya lagi, selain dikenali sebagai sebuah bandar industri, Bintulu juga mempunyai daya tarikan pelancongan seperti Taman Negara Semilajau yang mempunyai pantai yang menarik serta menjadi lokasi pendaratan penyu. Dalam perkembangan berkaitan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA yang telah wujud sejak 44 tahun lepas terbukti sebagai sebuah agensi pembangunan dan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan perancangan pembangunan di bandar minyak dan gas itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pembangunan Bintulu yang bermula dari sebuah perkampungan nelayan dengan populasi 5,000 orang kini meningkat kepada lebih 230,000 penduduk menerusi beberapa pelan induk pembangunan fizikal termasuk pembangunan sosioekonomi. Bintulu seperti mana kita sedia maklum akan terus berkembang ke kawasan apa saya sebut sebagai gelombang kedua, iaitu di kawasan seberang Kuala Kemna, iaitu di kawasan Jepak. Perkembangan ini dimungkinkan sebab kita telah membangunkan jambatan yang agak ikonik. Sekarang pun kita dah melihat pilarnya dan tidak lama lagi apabila siapnya jambatan ini, ia akan menjadi satu landmark kepada Bintulu. Beliau berucap di Majlis Apresiasi BDA di Bintulu. Premier Sarawak yang juga pengerusi BDA menjelaskan mercu tanda ini akan menaik taraf Bandar Bintulu apabila ia menghubungkan kawasan penempatan Jepak dan Bintulu proper dengan pusat pentadbiran baharu Bintulu. Selain itu, tambahnya, perkampungan moden juga akan dibangunkan termasuk pusat perniagaan di kawasan tersebut. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, ini menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri menerusi BDA dengan membangunkan dan membawa transformasi kepada bandar keempat terbesar di Sarawak. Pusat Hikmat Dun Nangka telah mengambil inisiatif untuk memperkasa peranan dan perkhidmatan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Dun tersebut. Kala itu, sebuah bengkel 2 hari telah diadakan bagi bertukar fikiran dan mengenal pasti perkara yang perlu ditambah baik dalam perkhidmatan oleh ahli JKKK.
Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat yang juga adu nangka, Dr. Anwar Rapai, bengkel itu amat penting kerana ahli jawatan kuasa itu merupakan kumpulan pemimpin akar umbi yang paling dekat dengan masyarakat. Di antara pengisiannya ialah membincang pertama bagaimana boundary JKK ini dapat diatur semula supaya dia tidak bertindih, satu. Kedua, supaya tidak ada kawasan yang ketinggalan. Ini disebabkan kita banyak wujudnya ada kampung baru, ada kawasan perumahan baru dan juga jumlah rumah makin bertambah. Dengan pemetaan baharu itu jelasnya, kini kawasan Dun Nangka mempunyai 20 JKKK, tidak termasuk 34 daripada rumah-rumah panjang. Langkah seterusnya kini adalah ke arah memohon Kerajaan Sarawak untuk mengiktiraf JKKK baharu yang belum mempunyai latihan ketua kaum. Dengan pengiktirafan itu, ketua masyarakat akan dapat dilantik selain adanya elawan-elawan untuk mereka yang dilantik. Dr. Anwar ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Bengkel Pemerkasaan JKKK Dun Nangka yang diadakan di sebuah hotel di Mukah. Seramai lebih 60 orang peserta hadir ke program berkenaan. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC sentiasa mengalu-alukan organisasi di Sarawak untuk terus menyokong dan mengambil bahagian dalam program anjuran MPC Wilayah Sarawak untuk tahun ini. Pengarah MPC Wilayah Sarawak Nur Hafizah Muhammad Arub berkata, ini terutama program-program yang selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk memacu ekonomi berasaskan digital. Beliau berharap kerjasama dan hubungan yang terjalin antara MPC dan organisasi dapat diperkukuh dan dikekalkan agar lonjakan produktiviti serta daya saing bukan setakat di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat global dapat direalisasikan. Nur Hafizah berucap merasmikan penutupan bengkel semakan indikator ketersediaan dan penerima gunaan digital negeri CD1 2022 di Kuching. Bengkel anjuran bersama dengan Lembaga Multimedia Sarawak yang disertai 30 orang peserta bertujuan berkongsi matlamat dan sasaran pendigitalan di bawah My Digital Blueprint. Berkongsi amalan terbaik berkaitan penjitalan perkhidmatan Kerajaan Negeri Sarawak dan mengemukakan cadangan indikator serta metodologi pengukuran ekonomi digital di peringkat negeri. Menurut beliau, bengkel berkenaan adalah susulan laporan awal kajian aplikasi digital peringkat negeri yang telah dibentangkan pada Mesyuarat Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negeri pada Januari lepas yang dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamad. Nur Hafizah turut mendedahkan gerak kerja kajian awalan aplikasi digital peringkat negeri telah dimulakan pada Julai tahun lepas melibatkan Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Majlis Bandaraya Kuching Utara, Majlis Pembandaran Padawan serta Jabatan Tanah dan Survey. Pengarah itu juga memaklumkan Malaysia berada di kedudukan ke-27 dari 64 negara keseluruhan yang dinilai dari aspek daya saing digital dunia. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM siri keempat peringkat Parlimen Limbang bagi tahun 2022 akan diadakan pada 26 dan 27 Mac di Medamit Limbang. Sambutan menggalakkan PJKM dalam beberapa siri sebelum ini membuktikan penduduk Limbang amat menanti-nantikan program sedemikian yang menawarkan harga lebih murah berbanding hari biasa. Justru Timbalan Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang, Idrus Nalin menyeru penduduk berdekatan memanfaatkan program yang berlangsung selama 2 hari itu. Di peringkat kita di bahagian Limbang ni, ini adalah siri keempat untuk tahun 2022 ni lah. Dalam program ini, dia memainkan konsep dia adalah program dilaksanakan melalui jualan barangan keperluan harian dan keperluan dapur dengan harga yang berpatutan. Di sini kita ada pengurangan harga lah, antara 15 sehingga 20%, lebih murah berbandingkan dengan harga pasaran lah. Menyatakan demikian kepada pemberita di Limbang, Idrus berkata PJKM berkolaborasi bersama rakan strategik sukarela seperti para peniaga di Limbang dengan menentukan jenis barang yang ditawarkan kepada pengguna pada harga lebih murah. Antaranya seperti ayam, ikan, telur, gula dan pelbagai lagi jenis barangan lain. Sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri.